Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah kita semua dapat sembahyang subuh berjemaah dan masih lagi diberi peluang kehidupan sampai sekarang. Umur pun ada yang 68, 65, 75 pun ada. Panjang umur, alhamdulillah. Dapat merasai banyaklah perkara dalam kehidupan ni kan. Jadi syukurlah ada yang sihat, ada yang tak sihat, ada yang makan ubat, ada yang tak makan ubat, macam itulah. Sihat sampai sekarang, boleh ibadat, datang surau, okeylah, datang masjid, settle lah tu kan. Yalah, kita dah umur dah tua-tua. Saya pun ke arah tua jugalah, walaupun dia kata muda, ke arah tu juga. Kita sama-sama lah ulang alik pergi masjid ni sampai bila-bila lah, sampai padam, orang kata sampai habis. Ulang alik, jangan sampai tak langsung pergi datang masjid ya. Jadi pagi ni sambung balik sunnah Nabi yang kelima, iaitu sembahyang sunat duha. Sembahyang sunat duha ini tuan-tuan sekalian, dalam Quran, dalam surah Taha dirakamkan ayat 59, kemudian surah Al-A'raf ayat 98, kemudian surah An-Nazi'at ayat 46 Jadi surah duha ni ataupun sembahyang duha ni dibuat pada siang hari lah, dia tak boleh buat malam kan. Tahajud tak boleh buat siang, kena buat malam. Jadi ada sembahyang-sembahyang yang tertentu kena buat pada waktunya. Sembahyang tahiyatul masjid, ketika masuk masjid tak boleh pergi masuk tempat lain, masuk rumah tak boleh buat tahiyatul masjid. Pergi masuk stadium tak boleh sembahyang tahiyatul masjid, masuk masjid lah, ataupun masuk surau. Sembahyang tahiyatul masjid, bukan tahiyatul surau kan. Jadi itulah beza dia. Baik, teman-teman sekalian, duha ni maksud dia apa? Maksud dia panas sinar matahari. Okey, duha juga mencakupi disebut kat sini ialah sinar matahari di pagi hari ataupun siang yang terang, tu duha. Waktu dia tuan-tuan sekalian nak sembahyang duha ni ialah 28 minit selepas syuruk. 28 minit selepas syuruk. Artinya syuruk itu 7.26, tuan-tuan tambah 28 minit, maka boleh buat sembahyang duha, dan tamat 28 minit sebelum zuhur. Kalau zuhur 1.30, tolak 28 minit, itu tamatnya sembahyang duha. Okey, tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala bila dah bersumpah dengan waktu duha ni, apa arti dia? Apa-apa yang Allah bersumpah dalam Quran, contoh wal as kan, wal as, demi masa, Allah bersumpah dengan masa. Artinya apa? Artinya jangan buang masa lah, macam tu je. Benda besar kan, wal fajri, demi waktu fajar kan. Mesti ada kepentingan, mesti ada sesuatu yang besar kelebihan dia kan. Yang ni waktu duha, demi waktu duha, mesti ada benda yang besar, ada kelebihannya. Okey, maka Allah Ta'ala pun meminta kita semua sembahyang duha, tuan-tuan sekalian. Okey, kita tengok tuan-tuan sekalian, kita nak bagi motivasi kepada semua orang ni. Okey, ada kelebihan-kelebihan lah yang Nabi sebut ni. Pertama apa tuan-tuan sekalian? Pertama, ini adalah wasiat dan sunnah Rasulullah SAW sembahyang duha. Sembahyang duha ni Allah Ta'ala suka ketika orang sedang sibuk bekerja, orang ambil air sembahyang, lepas tu sembahyang duha. Allah Ta'ala sangat suka kepada orang ni, sebab sibuk bekerja, tuan-tuan sekalian, waktu rehat orang makan, dia tak makan, dia pergi surau tempat kerja, dia ambil wuduk, sembahyang duha. Allah sayang kat hamba-hamba yang macam ni. Macam malam orang sedang tidur, tiba-tiba dia bangun tahajud, Allah sayang juga, tuan-tuan sekalian. Orang tidur, dia bangun. Orang tidur sampai subuh, dia tidur pukul 10, pukul 3 bangun. Kenapa bangun? Teringatkan Allah. Allah Ta'ala sukalah kepada orang-orang yang macam ni kan. Bangun-bangun ingat aku, bangun-bangun ingat aku. Allah sayang kan. Antara dua-dua ni mana yang senang nak buat? Dua-dua susah nak buat, jawapan dia. Bila ditanya senang ke nak buat ni,
susah nak buat kecuali yang benar-benar nak buat. Kan? Tahajud memanglah susah nak buat sebab dah tidur nak bangun. Bangun bukan pukul 6, pukul 3 pagi. Payah tuan-tuan nak bangun tu. Nak bangun tengok bola Piala Asia, kita tak masalah tuan-tuan sekalian. Bangun-bangun bola, okey settle, dia copek je. Bangun-bangun nak tengok cari telefon. Tuan-tuan saya bangun nak tengok Facebook apa berita terkini kan pukul 3 pagi. Itu senang, tak ada masalah langsung. Tapi bila nak bangun, nak pergi beli air, ambil air semayang, nak semayang 2 rakaat, payah tuan-tuan sekalian. Orang kata senang ni kalau ada kekuatan. Kan dia tak senang macam makan nasi. Makan nasi senang, makan senang. Kalau lah tahajud tu senang macam makan nasi, tak apalah, senang. Tahajud ni macam orang pergi tengok bola, senanglah, susah tuan-tuan sekalian. Begitu juga dengan semayang duha tuan-tuan sekalian. Sebab tengah-tengah kerja tiba-tiba nak ambil wuduk semayang, susah tuan-tuan. Tengah sibuk-sibuk semua, pergi kejar klien, pergi cari job semua, tiba-tiba nak berhenti dekat masjid ke suruh nak semayang duha. Tak ada kekuatan ni tak boleh nak buat semayang duha. Walaupun celik mata kan, celik mata pun payah, tidur pun payah, dua-dua payah. Sebab kita doa pada Allah Taala, doa ya Allah bagi mudah sembahyang duha, ya Allah bagi mudah tahajud. Baik tuan-tuan, yang pertama apa dia punya kelebihan dia? Pertama sekali, ini wasiat Nabi SAW kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah ni telah berkata, Nabi pernah bercakap dengan dia, kekasihku Rasulullah memberikan pesan wasiat kepadaku dengan 3 hal yang tidak pernah aku tinggalkan hingga aku meninggal nanti. Abu Hurairah bila dengar wasiat Nabi, tuan-tuan, bila sebut wasiat ini penting bagi Nabi. Nabi sebelum dia wafat, dia jumpalah Abu Hurairah, dia beritahu, wahai Abu Hurairah, ada 3 benda ni kau jangan tinggalkan. Tuan-tuan ambillah benda ni. Tak ada lagi pilihan tuan-tuan, tak ada pilihan dah. Kita alah malih kan. Kadang makin tua makin malih ibadat. Tak patut tuan-tuan, kecuali dia sakit kan. Makin tua makin malih ibadat. Biasanya kalau malih ibadat ni antaranya kena saka. Orang tua ni kadang-kadang dia dah malas semua sekalian. Saka tu ada kat dia. Nenek moyang kita tuan-tuan sekalian, dia bola jin, bola setan tuan-tuan sekalian. Menurun 7 keturunan sampai kat dia. Sampai kat dia tuan-tuan sekalian, tu yang malih ibadat tu. Saka pun peranan tuan-tuan sekalian. Saka ni benda yang dibela oleh nenek moyang kita dahulu, turun pada orang ni, Bila kena saka tuan-tuan sekalian, malih ibadat tu. Dah malih pergi masjid dah. Dulu rajin baca Quran, dah makin tua dah malih kan. Rasa malih kemungkinan itulah antaranya saka kan, turun kat dia kan. Bahaya tuan-tuan sekalian. Terus kita baca doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia yang Nabi wasiat kepada Abu Hurairah? Dia kata 3 hal yang tidak pernah aku tinggalkan, iaitu pertama, puasa 3 hari setiap bulan. Tuan-tuan, penting tak puasa 3 hari setiap bulan? Penting, walaupun kita susah nak buat, tapi kita cuba dalam seumur hidup kita pernah merasai puasa 3 hari sebulan. Disebutkan dalam hadis hari putih, 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh tu kan. Dah ramai yang buat puasa hari putih tuan-tuan. Makin hari makin ada peningkatan amalan. Puasa hari putih. Yang Abu Hurairah tak tinggalkan sampai dia meninggal. Setiap bulan tengok tarikh 13, 14, 15 puasa. Yang kedua, Nabi sebut jangan tinggalkan solat duha. Solat duha, nampak? Maknanya penting solat duha tu, Nabi wasiat. Okey, dan last sekali Nabi beritahu dalam riwayat Imam Bukhari, kata Nabi, dan tidur dalam keadaan sudah mengerjakan solat witir. Nabi sebut tidur dalam keadaan sudah mengerjakan solat witir. Sebab apa tuan-tuan? Sebabnya bila dah tidur tuan-tuan sekalian, nak bangun tu payah, nak sembahyang witir tu. Sebab lepas isyak kita buatlah sembahyang witir selepas ba'diatan tu.
Apabila terbangun pagi besok pukul 3, sembahyanglah tahajud tanpa sembahyang witir. Sebab witir dah buat. Witir ni penyelamat bila kita buat sebelum tidur. Kalau kita tak buat sebelum tidur, kita takut terlajak. Bila terlajak, tak buatlah. Kan? Nabi tak pernah tinggalkan sembahyang witir, tuan-tuan sekalian. Geng-geng mazhab Hanafi ke Maliki, saya tak ingat, tuan-tuan sekalian. Dia menganggap witir ni wajib. Dia menganggap witir ni wajib. Bila dia datang Malaysia nak temuduga, tuan-tuan sekalian, di Pulau Pinang kan, ada ustaz tu cerita lah kan, nak masuk temuduga Kojo restoran je, tuan-tuan sekalian. Kojo restoran je kena temuduga. Tanya, sembahyang fardu ada waktu, ada 6. Ada 6? Dia mazhab lain. Apa lagi satu? Witir, dia kata. Apa kata? Bukan bermakna witir tu sembahyang fardu. Mereka menganggap witir tu wajib bagi mereka. Jangan tinggal, sebab Nabi tak pernah tinggal witir. Allah suka witir ni. Witir ni Allah Ta'ala suka. Dia tunggal. Dia ganjil. Bukan tunggal, ganjil. Buat 1, buat 3, buat 5. Contoh, kita nak buat 5 parah, tuan sekalian. Buat 3 pun masalah. 1 je witir ni. Salli sunnatan wit rak'atan. Contoh kan, 1 je. Tak dapat berdiri, duduk terus. 1 je. Duduk. Sembahyang sunat boleh duduk. Tak confident buat 3 pagi, buat lepas isyak. Sungguh saya kata, tak confident nak buat 3 pagi, 4 pagi, tuan-tuan sekalian, buatlah selepas kita balik rumah besok. Balik rumah sebelum tidur tu buat. Sebelum tidur nak ambil wuduk pun payah nak sembahyang witir, tuan-tuan sekalian. Memanglah. Dah balik rumah, tuan-tuan sekalian, macam-macam hal. Tu yang banyak orang buat dekat masjid. Kan? Baca surah Al-Mulk dekat masjid, baca Quran dekat masjid, zikir dekat masjid. Kat rumah tak boleh zikir dah. Macam-macam hal, tuan-tuan sekalian. Kan, nak repair tu, repair ni, repair rumah, repair anak, macam-macam nak repair ni. Nak cari duit, nak kayu, tuan-tuan sekalian, macam-macam. Mana sompek, tuan-tuan sekalian, kat rumah ni. Habis ya, itu bermakna penting. Kedua, kelebihan orang sembahyang duha ni mesti ada lebih dia. Baik. Nilaian sedekah bagi seluruh sendi tubuh manusia diriwayatkan daripada Buraidah bahawa ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada diri manusia terdapat 363 ruas. Ni tuan-tuan, sendi ni. Kita punya badan ni ada 363 ruas. Ia memiliki kewajipan bersedekah atas setiap ruas tersebut. Ruas kita ni, tuan-tuan sekalian, kewajipan untuk gunakan untuk sedekah. Okey, para sahabat bertanya, siapakah yang mampu melakukan hal itu? Mampu ke? Sahabat pun tanya Nabi, mampu ke nak sedekah 363 sendi ni? Kan? Okey, wahai Rasulullah, baginda pun bersabda, mampu ke orang tu buat wahai Rasulullah? Baginda pun bersabda, ludah di dalam masjid yang ia timbun dibersihkan, itu sedekah. Bila kita ludah di luar masjid, tuan sekalian, bersihkan balik. Nabi tak suka orang berludah-ludah di luar masjid. Dalam masjid pun, dalam masjid lagi Nabi tak suka. Kan? Nabi tak suka orang berludah dalam masjid. Bila dalam masjid, Nabi kata bersihkan, dibersihkan. Kalau ataupun orang berludah dalam masjid, dia tak bersih, kita bersihkan. Besok siapa yang bersihkan? Siaplah. Kan, orang berludah di dalam masjid, contoh, dia belah gitu saja. Siapa yang buat ni? Siap yang buat. Mop lantai. Betul tak kojo siap ni? Banyak pahala siap, tuan-tuan, yang main-main nampak sempoi ya. Dia bukan buat air saja. Dia basuh tandas. Dan dia pergi vacuum apa tu, karpet. Kadang-kadang dia pergi cuci apa tu, sejadah. Orang bukan tahu kojo dia. Ya, kita tahu siap dia, tuan-tuan sekalian. Okey ya.
Jadi, atau sesuatu penghalang yang ia singkirkan dari jalanan. Itu antara sedekah yang Nabi sebut. Dua, apa ini contoh, iaitu orang ludah bersihkan. Yang kedua, singkirkan penghalang di jalanan. Singkirkan di jalanan itu sedekah. Baik, Nabi sambung lagi, jika engkau belum mampu, kalau tak mampu tuan-tuan sekalian, tak boleh nak buat langsung. Punya dah susah nak buat benda tu sekalian. Nampak kayu dekat jalanan kita biar, tak mampu nak buat. Kan nampak lampu mati tengah jalan, takkan kita nak angkit tuan-tuan. Itu tugas masjid bandaran. Jangan kita main angkit-angkit je. Kan tugas mereka lah tu. Kan? Banyak paku dekat jalan raya kan, orang lempar paku banyak sebab nak jog. Ada juga macam tu, lempar paku, tayar meletup, ditunggu depan. Ada pakcik, tayar meletup, saya repair, dapat RM10. Ada tuan sekalian, orang nak dapat job letak paku dekat atas jalan raya. Kadang-kadang saya pernah kono tuan sekalian, banyaknya paku pula ni, motor bocor nak pergi Federal Highway, wah meletup dengar. Depan tu ada 2 orang dah. Kan? Bukan murah tuan sekalian. Patut RM5 je, dibantai 10 ke RM15. Yang main tampal tayar motor tu. Cara buat duit cara macam tu. Tu cara batil lemah kan. Baik. Jika engkau belum mampu, 2 rakaat solat duha sudah memadai untuk mewakili kewajipanmu bersedekah. Cukup 2 je. Itu sebab jadi borek tu. Sebab 2 rakaat duha ni boleh menyamai seperti orang yang bersedekah 363 sendi. Lepas tu Nabi sambung lagi, selain itu Nabi sambung lagi ya, solat duha juga adalah sedekah yang setanding dengan bertasbih. Tuan-tuan bertasbih ya, subhanallah, tak dapat buat subhanallah tuan-tuan sekalian dah. Nak sebut subhanallah 3 kali dalam sehari tak dapat, setanding dengan solat duha. Yang kedua bertahmid, alhamdulillah. Yang ketiga bertahlil, la ilaha illallah. Bertakbir, Allahu akbar, sesama tahap dengan sembahyang duha. Kan? Maknanya kalau kita buat solat duha sama dengan orang bertasbih, sama dengan orang bertahmid, bertahlil, bertakbir. Sama tuan-tuan nilai dia. Yang keseluruhnya Nabi sebut berdakwah. Berdakwah kita tak boleh buat ganti dengan sembahyang duha. Mencegah kemungkaran ganti dengan sembahyang duha. Itu pentingnya. Besar tuan-tuan pada sembahyang duha ni. Kan? Besar. Dia 2 sampai 6 8. 8 tuan sekalian. 2 sampai 6 8. Ada yang sampai 2 boleh pun ada. Sembahyang sunat duha. Nak buat 2 pun payah, tiba-tiba nak buat 8. Nantilah dulu. Ada orang nak tu buat 8, boleh. Dia tak pernah buat, tiba-tiba nak buat 8. Dia buat 8 hari Isnin je. Selasa, Rabu, Khamis tak buat sebab dah buat hari Isnin. Dia dah cover sampai hari Jumaat. Tu tak betul. Kan? Kena istiqamah. Di sekolah saya ramai cikgu dah ada kesedaran tuan-tuan sekalian. Di sekolah saya lelaki perempuan, alhamdulillah tuan-tuan sekalian. Tengok-tengok dia ambil wudu kan, cikgu bahasa Inggeris, cikgu kemahiran hidup, cikgu muzik pun ada. Saya perhati sebab sembahyang dalam bilik guru kan, bilik guru tu ada ruang solat yang kecil. Jadi saya tengok perhati kan, kadang-kadang dah dekat-dekat nak zuhur pun sembahyang duha. Berkoja-koja tuan-tuan nak sembahyang duha, tapi tak habis lagi lah sembahyang duha tu 2 rakaat kan. Banyak saya tengok. Cikgu petang datang awal pagi. Hebat contoh. Sembahyang duha dekat ruang tepi sempit tu dekat dalam bilik guru. Perempuan bersama. Kan, saya tengok berhati kan, ramai dalam bilik surau perempuan dekat dalam bilik guru kan, maka terlokong mesti sembahyang duha tuan-tuan pukul 9 pagi. Waktu tu waktu free, maknanya tak ada kelas, maknanya ada kesedaran. Termasuk kadang-kadang guru besar pun sembahyang duha, tutup pintu kita pun tengok, dia tengah sembahyang lah. Baguslah pentadbir sembahyang duha. Bila pentadbir sembahyang duha, anak-anak buat pun sembahyang duha. Kan? Bagus.
Yang dah buat lah Ustaz. Yang dah buat ni benda ni dah tak ada kat kita dah. Dah buat kan tuan-tuan, dah buat sembahyang duha, dengar je ni pun alah aku dah buat dah. Tak apalah. Saya cuma bagi tahu je dia punya kelebihan dia. Baik. Ketiga, kelebihan sembahyang duha ni, siapa-siapa yang dah buat dan saya sebut ni kan, apa yang dia dapat? Memperoleh keuntungan yang besar, ghanimah. Macam kita, macam perang Nabi kan, bila kita perang menang dapat harta rampasan perang, dapat untung yang besar. Nabi bersabda, tuan sekalian, barang siapa yang berwuduk kemudian masuk ke dalam masjid untuk melakukan solat duha, dialah yang paling dekat tujuannya, tempat perangnya lebih banyak ghanimahnya dan lebih cepat kembalinya. Ini Nabi sebut dah, orang-orang yang berwuduk kemudian masuk masjid sembahyang duha. Ini beza tuan-tuan sekalian. Orang yang keluar rumah sembahyang duha di masjid tak sama orang yang sembahyang duha kat rumah, beza. Ini khas. Dalam Sahih At-Targhib tuan-tuan sekalian disebut beza orang yang berwuduk dan sembahyang duha kat rumah tak sama dengan orang yang berwuduk sembahyang duha di masjid. Tuan-tuan ambil wuduk kat rumah, tiba-tiba start motor. Isteri tanya, pergi mana bang? Nak pergi sembahyang sunat duha. Kat mana? Kat masjid Lincing Ulu. Terkejut isteri kita, biasa buat kat rumah ni, tiba-tiba nak buat kat masjid. Masjid mana? Masjid negara. Jauh bodoh bang, masjid duha. Tak, Nabi sebut dah, barang siapa yang berwuduk tuan-tuan kemudian masuk dalam masjid untuk solat duha, dialah yang paling dekat tujuannya, lebih banyak dia punya keuntungannya dan lebih cepat kembalinya. Kembali ke rumah tuan-tuan sekalian, settle Keempat, Nabi kata dibangunkan sebuah rumah di syurga. Dibangunkan sebuah rumah kat syurga. Tuan-tuan sekalian, bagi mereka yang rajin betul ni sembahyang sunat duha, ia akan dibangunkan sebuah rumah di syurga. Nabi bagi tahu dalam Sahih Al-Jami', tuan-tuan sekalian, dalam Sahih Al-Jami' Nabi bagi tahu, barang siapa yang solat duha sebanyak 4 rakaat dan 4 rakaat sebelumnya, 8 lah. Ni yang jam ni tuan sekalian, 8. Tuan-tuan ada masa peningkatan tingkat sembahyang duha ni. Ini Allah Ta'ala bala syurga orang yang buat duha 4 rakaat, 4 dan 4 sebelumnya, 4nya 8 lah, maka ia akan dibangunkan sebuah rumah di syurga. Tuan-tuan sekalian, nak dapat syurga buat 8. Payah tuan-tuan, 8 ni 8 tuan-tuan. Ada dekat sekolah saya tu ada seorang, dia buat 8. Sekolah saya tu ada seorang yang buat 8. Kalau dia pukul 8 tak ada kelas, dia akan ambil wuduk, dia sembahyang 8. 2, 8. Ada masa dia akan buat 2 ataupun 4 terus. 4 terus pun boleh, tak ada masalah. Kan tengok saya perhati, setiap hari 8 tuan-tuan. Saya tanya, cikgu dah buat 8 ni dah berapa tahun? Dah 4 tahun dah. 4 tahun buat 8. Masya Allah. Apa rasa Ustaznya, insya-Allah dia punya efek dia tu besar benar lah Ustaz. Kalau Ustaz nak tahu, Ustaz buat lah. Kita tak ada kata orang lah, tapi hebat lah dia kata. Hebat lah. Dia nak rasa tu bila dah buat. Tak buat dia tak jadi. Nak saya tanya, apa yang dapat? Susah nak cakap Ustaz. Serba-serbi semua jadi. Serba-serbi. Anak-anak ke, rumah kita, kerja, tip-top, semua tak ada masalah kita. Seolah-olah Allah Ta'ala pandu saya Ustaz. Semua settle Ustaz. Bila ada masalah je Allah akan pandu. Bila ada masalah je Allah pandu. Bila ada je problem Allah pandu saya. Ada ke jalan keluar penyelesaian. Rupanya dia dah buat sembahyang duha 8 rakaat, tuan-tuan sekalian, tak pernah tinggal tuan-tuan sekalian 4 tahun. Masya Allah, kuatnya tuan-tuan sekalian. Saya tahu. Kelima tuan-tuan sekalian, daripada Nu'man bin Hammar bahawa ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Imam Abu Dawud tuan-tuan ya.
Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman. Ni Allah berfirman, hadis kursi tuan-tuan sekalian. Bila sebut je Allah berfirman daripada Nabi, namanya hadis kursi. Gitu. Wahai anak Adam, kita semualah. Allah Ta'ala seru, wahai anak Adam, kita lah anak Adam ni, tuan-tuan sekalian. Janganlah kamu berasa lemah untuk beribadat kepadaku dengan cara mengerjakan solat 4 rakaat di awal waktu siangmu. Sembahyang duha, tuan-tuan. Allah Ta'ala suruh empek dua-dua. Allah Ta'ala minta kita ni jangan lemah. Allah cakap macam tu, akhirnya di hujung ayat tu, nescaya akan aku cukupkan untukmu di akhir harimu. Cukup je. Ni yang cikgu tu kata tu. Susah nak sebut lah Ustaz. Apa tu, saya dah buat 8 ni. Setakat ni, alhamdulillah Ustaz, walaupun gaji tak banyak pun Ustaz, tapi ada je daripada rezeki, daripada ruang-ruang yang Allah Ta'ala bagi. Antaranya sihat Ustaz, sihat. Dia jarang MC, tuan-tuan sekalian. Sihat dalam maksud dia sepanjang dia berkhidmat tu, dia MC setahun tak pernah kan. Maknanya Allah Ta'ala bagi, kalau dia sakit pun tetap datang tu. Walaupun dia sakit demam, dia tetap datang sekolah tu tak tahan tu. Orang MC je, dia datang. Pakai mask, duduk dekat bilik guru kan, relax kan. Demam ke? Tak apa, sihat lah. Kenapa tak MC? Tak payah MC lah. Sikit-sikit demam ni MC buat apa? Saya kata payah jumpa. Kan? Saya kata MC lah. Sakit siapa? Sakit ni orang semua tak ambil kira kita. Kita sakit, kita yang tahu kita punya badan. Orang bukan ambil kira kita pun. Orang tak ambil hal pun, tak ambil pot pun. Cuti je lah. Tak apalah Ustaz, saya datang sekolah. Tu lah. Kadang pernah dapat anugerah tak pernah MC pun ada. Saya MC tu kadang demam sikit MC lah kan. Sakit perut MC, cerit-berit MC. Kan poning sikit MC. Poning sikit je MC. Kan? Gitu. Tak salah MC pun. Okey. Itu kelebihan tu, maknanya rezeki lah, artinya rezeki dengan segera lah. Tapi itu tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan baca sembahyang doa, buat dua pun Allah Ta'ala bagi rezeki tu dahsyat tu, maha dahsyat. Bayangkan yang buat 4, buat 6, buat 8, Allahu Akbar, tuan-tuan sekalian. Kereta tak pernah rosak sepanjang 4 tahun tu yang cantik kan. Kereta tak pernah rosak langsung kan. Tangki air tak pernah pecah sebenarnya. Elok kan. Allah Ta'ala berkatilah tu. Keenam, mendapat pahala umrah. Ini orang tak tahu mana ni tuan-tuan sekalian. Sahih At-Targhib tuan-tuan sekalian, hadis 673. Ini hadis daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci untuk melaksanakan solat wajib fardu, ni fardu ya, maka pahalanya seperti seorang yang melaksanakan haji. Ini satu. Ini orang semua tak tahu kan, pahala haji. Dia sebenarnya taklah sama level tu. Orang yang pergi haji lebih lagi lah tuan-tuan sekalian. Cuma Nabi bagi tahu, dapatlah pahala seperti orang yang pergi haji. Orang yang keluar rumahnya mesti berwuduk dulu. Wuduk kat rumah. Itu syarat dia. Wuduk kat rumah, keluar start motor, keluar start kereta, pergi ke masjid sembahyang fardu, maka pahalanya seperti orang yang melaksanakan haji. Baik. Kemudian Nabi sebut lagi, barang siapa yang keluar untuk melaksanakan solat duha, keluar daripada rumah tuan-tuan, dia bukan pergi kedai. Syarat dia bukan pergi kedai, pergi sembahyang duha. Itu bukan syarat dia. Syarat dia keluar rumah nak pergi sembahyang duha tarawih. Bukan pergi sekolah, lepas tu pergi masjid. Tak. Pergi stadium sembahyang duha. Tak. Dia mesti keluar terus main duha, terus daripada rumah Kampung Rincing ni pergi ke masjid Bandar Rincing contoh, sembahyang duha, maka pahalanya seperti orang yang melaksanakan umrah. Tapi adakah senang nak buat? Susahlah. Semata-mata nak keluar rumah sembahyang duha di masjid, tuan-tuan, maha susah. Orang pergi masjid bila nak kencing kan, sehingga kencing, okey, itu standard.
Tak pergi masjid nak jumpa tuan imam, tuan pengusi nak ambil cop pemastautin, cop pengesahan untuk minta zakat. Nampak? Pergi masjid jumpa nazir, pergi masjid jumpa imam, ni malam ni tahlil lah, free tak free, itu je. Tapi tuan-tuan nak pergi masjid nak sembahyang duha sesajalah, oi, itu kena ada kekuatan. Sebab Nabi sebutlah ni tuan-tuan sekalian, sebutlah orang yang keluar rumah nak sembahyang duha, okey, pahalanya seperti orang yang umrah. Maknanya tuan-tuan, inilah orang-orang yang pergi umrah lah, umrah lagi lah, dia pergi ulang alik, pergi sa'i ulang alik, pergi tawaf, pergi tanaim balik, semua doa depan Kaabah, itu hebat, itu dapat lagi besar lah tuan sekalian kan. Dapatlah 100,000 pahala semayang di Masjidil Haram. 100,000 tuan-tuan, bayangkan. Baik tuan-tuan sekalian, yang ketujuh tuan-tuan sekalian, yang terakhir, yang ketujuh ni ada 7 kelebihan orang-orang yang sembahyang duha yang Nabi minta Abu Hurairah jangan tinggalkan wasiat Nabi. Apa dia? Ini standard tuan-tuan sekalian, hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmizi. Ini yang patut kita rebut tuan-tuan sekalian. Ketujuh, mendapat keampunan dosa terdahulu. Okay, disebut dalam hadis, barang siapa yang menjaga semayang duhanya, jaga maknanya tuan-tuan, siapa-siapa yang menjaga, dia tak boleh, dia travel pergi Langkawi ke, dia pergi ke JB ke, dia akan berhenti dekat RNR. Sangat menjaga, sangat menjaga. Macam ada seorang pakcik tu bagi tahu saya, menantu dia baru meninggal. Menantu baru meninggal. Dia tak meninggal lagi. Saya tak meninggal Ustaz, saya yang tua tak meninggal, menantu meninggal. Dia kata ramai yang datang sembahyang jenazah menantu dia, tak tahu daripada mana dah. Pun dia kata satu amalan dia Ustaz, iaitu dia sangat menjaga sembahyang solat, menjaga solat jemaah di awal waktu. Menantu dia disebut, menantu saya ni Ustaz, dia passion dia tak boleh sembahyang lewat, dia tak boleh langsung Ustaz, dia tinggalkan semua dia punya prinsip dia, dan berjemaah. Dia meninggal daripada saya dulu. Dia meninggal, dahsyat. Dia kata orang yang sembahyang dia punya ramai tuan-tuan sekalian, pada mana tak ramai. Lepas tu dia kata, itulah Ustaz, saya rasa itulah amalan dia Ustaz. Dia tak pernah, dia memang tak boleh, azan dia tinggal semua, mesti nak sembahyang di awal waktu seperti mana Nabi sebut. Bergegas nak pergi tu, bergegas nak pergi sembahyang fardu berjemaah di awal waktu, nak bersama imam takbir ula. Sekalian, akhirnya menantu dia meninggal. Sakitlah kot, sakit. Maknanya dia tak boleh, maknanya dia sangat menjaga. Macam juga Nabi sebut, barang siapa yang menjaga sembahyang duhanya, jaga, tak boleh pukul 8 mula sampai pukul 12.30 contoh kan, dalam time frame tu dia kalau boleh jangan tinggal. Kalau tinggal besok qada balik sampai tahap tu. Baik, barang siapa yang menjaga sembahyang duhanya, nescaya diampuni Allah baginya akan segala dosanya, walaupun seperti buih di lautan. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi pantai, buih tu tuan-tuan tengok berapa banyak, tak boleh kira tuan-tuan sekalian. Tak boleh kira. Maknanya sebanyak mana dosa manusia ni, sebanyak buih di lautan pun Allah akan riliskan terus dengan kita menjaga semayang sunat duha. Jadi kita kena ingat, semayang duha dijaga, semayang fardu tak jaga, tak jadi. Apa-apa pun, semayang fardu paling dijaga 5 waktu. Bila jaga semayang duha 5 waktu, baru kita jaga semayang rawatib, baru kita jaga semayang duha, baru kita jaga semayang tahajud, baru kita jaga semayang witir tuan-tuan sekalian. Okey, tuan-tuan, oleh itu kita sama-samalah ambil satu kelebihan ini supaya kita sama-sama dapat melaksanakan sembahyang duha. Yang dah buatlah tuan-tuan sekalian. Yang belum buat, boleh cuba buat. Bukan cuba buatlah 2 rakaat dulu. Jangan tukar 8. 2, tahun depan 2, tahun depan 6, tahun depan lagi 8, berdikit-dikit. Jangan 8 terus. 8 terus macam buih. Lepas tu hilang.
Okey, tuan-tuan sekalian, cukuplah untuk pagi ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada apa yang sebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.